MHI kita dah kongsikan sebentar tadi bumwak, persembahan bumwak. Kalau di luar negara kita dikenali sebagai haka, tapi untuk MCK ni bawakan satu saya rasa makna yang baru, bumwak. Makna yang baru. Macam bumwak sama bumwak. Okey. Dan kita dah cakap mengenai tadi pasal air, kan? Juga kita tentukan bagaimana idea kreatif untuk mencegah misi penjedaian di rumah. Dan tadi pun kita ada menggunakan perkataan banyak juga perkataan kita semula. Ini sesuai dengan apa yang kita nak tuntun selepas ini adalah mengenai bahan terbuang yang di kita semula. Macam Faria sendiri kan, apa bahan ataupun benda yang paling kreatif Faria pernah hasilkan menggunakan bahan-bahan terbuang ni? Itu zaman sekolah Liza. Dulu mana ingat apa macam botol air tu kan, tutup botol dan juga minuman ringan tu, tin tu, penutup yang baik tu kan, itu dikumpul buat keychain dan sambung. Dia banyak lagi, saya percaya ramai juga yang menggunakan bahan terbuang yang sama untuk menghasilkan produk-produk yang lebih cantik ataupun hiasan di dalam rumah. Kita boleh saksikan video ini. Seni kraft begitu sinonim dengan hiasan dalaman rumah maupun pejabat. Setiap hasil kraft punya keistimewaan dan ciri-ciri unik yang tersendiri. Sama ada dibuat sendiri atau diperoleh dari pasaran dalam dan luar negara, bergantung pada harga dan kemampuan si pembeli. Namun bagi mereka yang menghargai alam sekitar, pasti akan meminimalkan pembuangan barangan seandainya ia masih boleh digunakan. Tidak kiralah botol plastik maupun kotak minuman, segalanya bergantung kepada kreativiti. Bagi Muhammad Aidit Maksud Ahmad Rana, mencipta semula barangan hiasan dalaman dengan barangan terbuang lebih menjimatkan. Asalnya macam, yelah, awal-awal dulu kat kedai bajet tu tak banyak, so terjumpa lah macam kayu-kayu terbuang macam ni kan, kayu-kayu pellet. Fikir apa yang boleh buat dengan kayu pellet ni kan. So mula-mula sekali I try lah. First kali try lakarkan apa yang kita nak buat. First kali yang I buat pun rak untuk store kain-kain kan. Memilih kayu terbuang sebagai bahan utama, Aidit lebih gemar menghasilkan sesuatu yang berbeza dari yang lain. Biarpun ada kalanya setiap hiasan mengambil waktu yang lama. Pernah juga tengok kat kedai-kedai lampu kan, chandelier mahal-mahal. So tak apalah, tunggu dulu. And then hari tu saya nak tambah lampu sikit. I dah memang ada stok kayu-kayu kan, I kutip-kutip semua. So I belik-belik tengok apa yang sesuai boleh pakai untuk ni. Tak payah nak potong sangat ke apa kan, touch-up sikit-sikit. Sesuai dengan perniagaan rekaan dalaman dan pakaian, Aidit akan memastikan setiap ruang perniagaannya punya sentuhan hiasan yang tersendiri. Dari lampu siling, meja sisi sehinggalah peti surat, Aidit akan pastikan dia tidak perlu mengeluarkan wang ringgit, sebaliknya hanya tenaga. Kos tu dia dah jadi memang minimas lah. Mungkin dalam 70% itu boleh jimat. Perniagaan yang dinamakan Isnanala Butik yang mula beroperasi sejak 2011 mendidik anak muda ini erti berdikari. Mengimbas kembali pada ketika itu atas faktor kekurangan modal dan tidak berpengalaman, Aidit terpaksa berjimat-jemat dan melakukan proses pengubahsuaian premisnya sendiri. Sebenarnya depends lah dekat orang tu sendiri kan, dia nak barang yang macam mana. Kalau nak jenis barang yang kemas, yang cozy, yang nampak mewah, beli lebih elok lah. Tapi jenis macam saya lebih suka pada hiasan-hiasan. So hiasan saya tak perlu perfect sangat, tak perlu nampak kemas sangat. Buat hiasan kan, itu konsep yang saya buat lah. Tidak salah membuat barangan hiasan dari barangan terbuang. Dengan hanya sedikit sentuhan kreativiti, boleh memberi pembaharuan pada ruangan pilihan. Malah alam sekitar juga turut terpelihara. Itu idea yang tercetus untuk menghias dalaman rumah menggunakan bahan yang terbuang. Betul, saya tak sangka juga ada orang yang sekreatif ini boleh menghasilkan hasil yang sangat menarik. Sama betul, pernah terfikir kalau kita minum minuman yang bertin boleh menghasilkan sebuah topi. Masih pegang je Liza, try tengok.
Okey lah, tengok mungkin lagi cantik. Ditambahnya Liza macam lagi cantik. Tapi topi macam besar tak kena dengan Tak. Okey. Cuba letak sekejap. Okey, ini antara barangan yang dibuat daripada bahan yang telah kita semula seperti ini, tempat tisu ni. Ini daripada kotak. Betul. Kotak yang digunting dan membentuk seperti tempat letak tisu. Ini ialah minuman ringan dan juga botol untuk letak pensel dan juga pemadam. Ada tulis dalam tu lah. Kita juga sangat berbangga kerana ada satu majlis berprestij tidak lama lagi mengangkat martabat barang-barang kita semula ini kan. Dia ada satu juga pertandingan yang boleh anda semua sertai untuk mereka yang kreatif di Frame Kepong tidak lama lagi. Dan baru-baru ini juga idea kita sebelum ni juga telah disuntik di dalam satu anugerah yang akan cakap kilau gemilau. Menggunakan tema Kilau gemilang. Kita nak dengan mengetahuinya barang ni bersama dengan Fitri. Mungkin Maria dapat cuba pakaian dibuat dari kulit telur. Okay. Sebab Lady Gaga tu yang berani memakainya. Okey. Bagi kepada yang realistik lah kan, magis alam yang akan menjelma pada April nanti. Dan sebelum tu yang ada maklumkan ada pertandingan untuk kita menaikkan lagi seri magis alam ini. Dan bersama dengan Puan Haniza Abdullah ataupun Kak Cham merupakan pengarang bersekutu hiburan dan juga BH2 perangkat pengerusi bersama ABP BH 2013. Terima kasih. Terima kasih juga. Konsep juga Kak Cham ini apa? Hari ni kita alam lah ni. Ini pastel colour kan, warna tanah. Tapi ini warna macam air yang tercemar sikit. Tak apa, itu kreativiti. Dan kita gabungkan bersama dengan Dato' Abdul Rahim Muhammad Nur, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pengurusan Sisa Pembejal dan Pembersihan Awam PPSPAPA. Terima kasih Dato' bersama kita. Terima kasih. Baik, pertama kali saya rasa berjodoh ya ABP dan juga bahagian Pengurusan Sisa Pembejal dan Pembersihan Awam ini. Bagaimana boleh bermulanya idea ini Kak Syam? Setiap tahun ya, kalau Firi tahu Anugerah Bintang Popular ni dia akan memikirkan setiap apakah tema kita untuk setahun. Tapi kali ini komiti dan juga pihak pengurusan Berita Harian bersetuju untuk mengangkat tema Magis Alam ya. Magis Alam ni bermaksud kita menghayati keindahan misteri mistik alam sekitar dan di mana kita ada 4 elemen dalam Magis Alam ni iaitu tanah, api, air, udara. Dan kita gabungkan keempat-empat elemen ini dalam satu orang kata majlis di mana dalam setiap promosi kita akan bawa tema-tema ini. Tema air, kalau kita buat press conference kita ada tema air, dan di malam award night sendiri kita akan ada tema api, fiery kan. So gabungan ini yang kita angkat di Arena All Stars Genting Highland 6 April ini. Okey, kembali ke alami ya. Ya. Sejuk di puncak Genting tapi berapi. Berapi. Okey, dan sebut tentang gabungan ini saya ingat bahawa sesuai dengan moto penggerak itu sendiri ya, iaitu melakar dimensi baru menuju masa depan. Tanpa masa yang sama tidak melupakan kepada alam itu sendiri. Betul. Kenapa Datuk terangkan? Kita memikirkan bahawa kita perlu melaksanakan satu transformasi minda masyarakat tentang kesedaran tentang alam sekitar dan juga kebersihan awam serta perkara-perkara berkaitan dengan sisa pejal dan sampah sarap yang kita sendiri membuang. Kita selalu komplain ataupun buat pengaduan kenapa sampah banyak tu. Sebenarnya kita sendiri yang menjana menghasilkan sampah itu. Jadi kita ingin membuat transformasi minda bahawa kita mesti bertanggungjawab kepada sampah yang kita keluarkan. Sebagai contohnya, sepatutnya kita mengurangkan penggunaan sampah daripada sisa rumah di tempat rumah kita. Jadi apabila kita mengurangkan sampah, tidak ada timbul soal mengutip sampah begitu banyak, begitu juga tidak pusat pembuangan yang begitu dah jadi begitu teruk sekali seperti ini. Saya bagi contoh lah kan, contohnya minda kita harus lihat. Kalau kita punya data tentang sisa sepejal kita hasilkan setiap hari lah 33,000 tan sehari. Kalau Putrajaya kita tutup semua dengan sampah 4 bulan habis. Satu meter tinggi sampah satu saja habis. Ini minda yang kita kena tanamkan dengan itu, bahawa kita harus mengambil kesedaran bahawa kita kurangkan dan kita semula mana yang perlu. Ini yang kita nak cuba tukar. Saya suka frasa nilai ekonomi sampah. Sampah ni orang ingat bahan terbuang, tapi di sebalik yang terbang tu ada permata yang dapat kita kinap. Itu mungkin juga konsep magis yang kita jemputkan. Betul. Jadi serenjang dengan
menjelang EDP ni, pertandingan ni apa yang dicari sebenarnya mungkin kat Cana Populasi? Okey, pertandingan ini yang kita akan adakan pada 2 Mac ya, betul ya, 2 Mac di pusat Ahad ini di pusat pendidikan perhutanan di Kepong. Kita akan mengajak semua peminat-peminat hiburan dan semua warga kota untuk sama-sama dengan artis-artis popular yang terbabit dalam anugerah bintang popular untuk bersama-sama menghayati alam, dan juga kita ada satu pertandingan ya, 2 kategori di mana kita ada pertandingan mencipta barang-barang kita semula, kreatif ya, macam inilah contoh yang kita ada di depan mata kita kan, macam how creative you want to be, menggunakan bahan-bahan kita semula, dan juga kita mengajak juga pengunjung yang datang itu untuk membawa sebanyak mungkin barang yang boleh kita semula, dan siapa yang bawa paling banyak kita akan sediakan hadiah. Betul Datuk kan? Okey, hadiahnya RM500 ya. Ya. Itu yang pertama. Kemudian tadi siapa yang paling banyak, kemudian yang paling kreatif ya. Paling kreatif ya. Okey. Barangkali Datuk dapat jelaskanlah ya, selain daripada kita datang beramai-ramai untuk melihat penampilan artis popular, kemudian aktiviti peserta, juga macam mana kita nak selitkan dengan kefahaman itu? Mungkin ada sebarang poster dan sebarang pameran. Memang kita adakan booth antara syarikat konsesi bersama-sama dengan Perbadan Sesi Pejal. Di samping itu juga kita mengharapkan artis-artis kita itu menjadi ikon-ikon, dan juga mereka yang menyampaikan maklumat-maklumat serta mengubah sikap peminat mereka supaya mereka peka tentang alam sekitar dan seterusnya, peka tentang Sesi Pejal. Jadi kita mengharapkan nanti apabila kita dapat berinteraksi dengan artis-artis, mungkin artis-artis akan menyampaikan semasa menyanyi, mengacara satu program ke sebagainya, mereka akan terus mewawarkan dan memujuk masyarakat, menggalakkan masyarakat supaya mereka harus bersifat prihatin terhadap alam sekitar dan seterusnya menjaga kebersihan sekeliling mereka. Tapi Fikri, dari segi macam berita harian kan, memang kita anggap satu usaha ini satu macam small step, tapi kita selalu bermula dengan small step ya. Jadi that's why kita rasa berbangga dapat bekerjasama dengan PPSPA, di mana kita membuat satu kolaborasi untuk menyedarkan penduduk bahawa jangan buang sampah. Bumi jadi trend di sekolah ya. Ya, bumi bukan tong sampah kita. So benda-benda dia macam budaya, kita tak boleh nak ubah satu malam. So orang kata satu langkah yang sedikit ni daripada berita harian menggunakan platform anugerah bintang popular. So kita harap benda ni akan berterusan ya Datuk ya, dan menceritakan rakyat. Baik, kita dah pun melihat bahawa tentang hak bumi yang terancam dengan pembuangan ini. Jadi Datuk merasakan cabarannya bagaimana dengan zaman yang sebagai moden, dengan perkembangan industri. Jadi kadang-kadang masyarakat ni dia ingin buat tapi terhimpit. Bagaimana peranan yang dimainkan oleh pihak Datuk sendiri? Saya lihat kita harus melihat semula tentang sikap kita tentang penggunaan. Kadang-kadang kita membeli barangan yang tidak perlu dan kita simpan seperti ais, makanan-makanan kita tak pun nak masak pun, dan akhirnya 1/3 daripada barangan kita beli itu kita bazirkan, dan akhirnya ekonomi kita juga sendiri akan terhimpit. 30% pembaziran adalah daripada makanan yang terbuang. Ini adalah satu trend yang pada pandangan saya di Islam pun kita kena kata pembaziran itu sahabat syaitan contohnya kan. Sedangkan perkara ini kita masih lakukan di rumah, di pejabat, di mana-mana saja. Bila kita makan terutamanya, ada kita pembaziran yang begitu sekali besar sekali. Data menunjukkan 45% sisa pepejal adalah tentang sisa makanan. Dan situlah maknanya kalau kita dapat kurangkan itu, peranan kita sekarang ini ialah mengurangkan sisa makanan dengan begitu drastik sekali. Kita tanamkan sifat kata orang tu tidak membazir, dan kedai pun berani untuk bungkus balik ya. Betul. Kita dah membuat di Melaka, kita dah mencadangkan supaya tanpa bawa balik semula. Makanan yang terlebih contohnya macam ikan bakar sebagainya, kita bawa balik ikan yang masih lagi elok lagi, bawa balik rumah makan. Bila order tak ingat dia. Ya. Jadi saya rasa sampai soal hiburan tu ada usul pendidikan yang cuba ingin diterapkan ya. Ya betul Fitri, kalau you tengok dalam BH dalam berita harian, di mana kita setiap ruang kita akan cuba orang kata memberi nasihat kepada pembaca supaya menjaga alam sekitar. Maknanya dari segi kita punya artikel, dan seperti yang Datuk cakap tadi, kita menggunakan artis ya, sebab artis ni orang suka tengok, orang suka dengar apa yang dia orang cakap. Jadi mesej-mesej ini kita cuba terapkan di dalam kepada artis, dan artis sampaikan kepada peminat-peminat dia orang, sebab dia orang ni peminat dia orang besar, ramai kan. So ditambah pula dengan media sosial yang akan membantu. Ya, betul. Okey. Baik, sebab itu ada barangkali cerita informasi yang akan diwawarkan. Silakan. Bagaimana kita nak mendidik anak-anak generasi muda ni untuk mencintai bagaimana kita semula bahan-bahan yang terbuang ni
sebenarnya bermula dengan peranan ibu bapa juga. Betul. Ibu bapa sebenarnya perlu memberi contoh kepada anak-anak. Dan ini kita di tinjauan, Liza. Tinjauan di Pusat Komuniti Putrajaya. Kita boleh lihat bagaimana proses kutipan sampah kita semula. Mari kita saksikan. Pelbagai inisiatif dilakukan bagi meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan kita semula dan konsep 3R. Pusat Kita Semula Komuniti Kursi 9 antara lokasi pengumpulan barang yang terpakai tetap milik Perbadanan Putrajaya yang terdapat di Putrajaya. Dengan kewujudan pusat yang beroperasi setiap hari, penduduk setempat berpeluang menangkap sebarang bentuk barang yang terpakai termasuk pakaian, aluminium, plastik, kaca dan kayu pada bila-bila masa. Gerak Semula adalah merupakan salah satu dari inisiatif oleh Alam Flora untuk memberi rangsang dan penerangan kepada orang ramai supaya sisa-sisa jangan dibuang terus ke tempat pengurusan. Kita ada 3. Yang pertama, reduce, reuse, recycle. Apabila baju-baju ini kita reuse dan kita boleh jual semula kepada orang-orang yang datang yang mengunjungi pusat ini, dan duit itu akan kita gunakan untuk orang yang lebih memerlukan. Azra Haidar Baharum menjadi salah seorang pengunjung tetap di sini. Kebiasaannya, ibu kepada 4 cahaya mata ini menghantar kotak dan barangan lain setelah mengambil anak-anak dari sekolah. Dengan bantuan kaki tangan bertugas, setiap barangan yang dihantar ditimbang dan dibayar mengikut kelas barangan. Kesedaran mengamalkan rutin ini wujud ketika anak sulung ini menetap di Jepun. Kalau kami tak mengasing-asingkan sampah kami mengikut bahan kita semula yang diminta, sampah itu tidak akan dipungut. Jadi memang bila kita dah dibiasakan dengan amalan tersebut, bila balik ke Malaysia pun kita terasa terpanggil untuk meneruskan, sebab kita tahu benda yang kita buat itu sesuatu yang positif dan memang bermakna. Anak-anak pun sudah mula dididik sebab misalnya kotak-kotak minuman, botol-botol minuman, dah tahulah dekat rumah ni bukan masuk dalam tong sampah, diletakkan di tepi. Maksudnya nanti saya akan asing-asingkan ikut kategori lah. Setiap barangan yang diterima kemudian diasingkan mengikut kategori bagi memudahkan proses pemunggahan ke pusat kita semula. Barangan yang boleh diguna semula seperti buku dan pakaian diasingkan untuk dijual dan dipamerkan untuk kegunaan pengunjung yang hadir. Selain itu, pihak Alam Flora turut menjalankan rutin kutipan barangan terpakai di pusat kediaman. Hari Isnin merupakan giliran kutipan bagi perjalanan di Presin 9. Menggunakan sebuah lori dan sebiji motosikal beroda 3, tugas-tugas mengangkut barangan kita semula bermula sekitar jam 2 petang. Dengan kerjasama penduduk yang meletakkan plastik berisi kertas, botol dan tin minuman dengan kemas di luar rumah memudahkan mereka menjalankan tugas, terutama mari mutu yang menunggang motosikal. Dan kami akan mengutip dan mengedarkan plastik untuk diorang, dan saya akan menghantar kepada rakan sekerja saya, kepada pemandu lori. Saya rasa bangga juga saya pun menyertai dalam pasukan macam inilah, dengan membersihkan kawasan-kawasan macam ini. Elok kalau benda ni kalau kita kutip-kutip macam ini, menjaga ozon kita lah. Hasil kutipan kemudian dihantar ke lori bagi melanjutkan tugas seterusnya. Tugas saya ialah sorting barang, bawa lori, kemudian bawa ke tempat kita semula. Kita akan asing-asingkan plastik, botol, kaca dan lain-lain. Jadi senang prosesnya untuk masuk ke dalam tong-tong yang dihaskan. Sepanjang bawa lori ni belum ada lagi lah insiden ke berlaku apa-apa hal yang membahaya. Kita bawa lori secara berhati-hati lah. Alam Flora membekalkan 2 plastik beg. Satu berwarna biru untuk meletak kertas-kertas. Yang satu lagi berwarna putih untuk barangan botol plastik, penitin dan botol kaca. Seronoklah sebab barang yang dibuang dari kita semula tak membazir. Rumah pun bersih. Setelah hampir 2 jam, kesemua bungkusan plastik berjaya dikutip. Dengan adanya sikap sebegitu, orang ramai akan membantu pengurangan jana sampah, di mana sampah-sampah ini tidak bersepah-sepah di mana-mana sebagai rute ataupun pilih gedang. Kita lihat yang ini sampah yang hanya dihasilkan adalah lebih kurang 70 ke 80 tan. Itu sampah yang terus didapat di pusat, yang asalnya lebih kurang 100 ke 110 tan. Jadi
Balance itu adalah merupakan pengurangan-pengurangan sisa-sisa yang dilaksanakan hasil program. Semua barangan kita semula sama ada di dalam lori atau di pusat kita semula komuniti, kemudiannya diagihkan kepada pusat-pusat terlibat bagi kedua proses kita semula. Ya, itu kalau kita tengok kemudahan yang disediakan kepada penduduk-penduduk di mana mereka disediakan plastik yang berbeza untuk mengasingkan sampah. Tapi untuk yang belum ada kemudahan atau tidak ada kemudahan macam begitu, kita boleh cari alternatif lain ataupun dah boleh mula dah Fariha kita cari 3 tong ni. Biru untuk kertas, coklat untuk kaca dan juga jingga untuk tindan plastik. Dan inisiatif individu juga penting sebenarnya. Dan tadi kita tunjuk antara barang hiasan ini, antaranya barang hiasan yang terteranya MHI TV3 yang dibuat daripada kotak. Bukan saya yang buat, bukan saya yang buat. Yang penting daripada bahan kita semua itu kotak. Betul. Ini antara idea kreatif yang telah dicetuskan. Dan mungkin nak dikongsikan sedikit. Pengalaman di Jepun, Datuk dan juga Puan Haniza, kalau di Jepun, kita tahu, saya pernah berada di sana bila kami sebagai pelancong kita cari kat mana tong sampah. Memang susah nak cari tong sampah. Sehingga kan sampah yang kami buat tu simpan sendiri dalam beg tu, buka sampai hotel, beg tu penuh sebab sampah. bagi Jepun negara maju, kalau mereka makan pun tak ada makan sambil berjalan. Konsep negara maju dah makan di setempat situ dan juga selesai di situ. Dari segi budaya pemikiran kita. Jadi bagaimana kita pula macam nak membentuk masyarakat kita sedemikian? Begitu juga dengan hisap rokok kan. Di Jepun pun dia merokok di satu tempat, lepas habis merokok buangkan di situ. Jadi ada tempat masing-masing. Itu sebab kita tidak ada tong sampah di sana, tak banyak. Dan sini pun macam di Melaka pun kita cuba buat juga begitu. Alhamdulillah masyarakat pun mulai bertahu tentang peranan mereka. Jadi mereka kena simpan dulu sebelum waktu kita buat collection atau kutipan sampah, baru kita keluarkan dari rumah. Itu pendekatan-pendekatan yang kita sedang buat. Dan dalam hal ini Pembangunan Sistem Pejal, saya rasa pendekatan kita sekarang inilah satunya kita banyak membuat promosi dan kesedaran kepada masyarakat. Sebab tahap kesedaran mereka memang ada, tapi mereka nak melaksanakan itu memang satu perkara. Rasa kena ada tambah ke denda RM500. Kalau sebut tentang penguasaan tu mungkin ada lebih rasa takut. Betul, memang penguasaan adalah salah satu daripada strategi kita selain daripada mendidik tadi. Sebagai contoh, sesiapa yang membuang sampah sesuka hati secara haram, memang saya sendiri turun padang dan mengambil tindakan-tindakan yang tegas lah terhadap mereka. Dia punya hukuman sangat berat sebenarnya di bawah Akta 672 ini, iaitu membuang sampah secara besar-besaran itu boleh didenda sampai RM10,000 hingga RM100,000 dan penjara tidak kurang dari 6 bulan. Itu akan kita laksanakan sebab kita dah pun mendapat orang yang buat kesalahan ini dan tindakan-tindakan sedang diambil di peringkat undang-undang. Okey, baik, dan kita melihat kembali pada pertandingan. Jadi mungkin Kacau dapat ceritakan apa yang akan ditapau pulang sana yang menjadi. Okey, Kacau nak berkongsi di sini kan hadiah-hadiah yang kita sediakan untuk pertandingan mencipta objek menggunakan barangan terpakai. Hadiah utamanya RM3,000, campur hamper. Hadiah kedua RM2,000, banyak tu. Dan hamper, dan juga hadiah ketiga RM1,000. Untuk pertandingan kita semula terbanyak, kita juga ada hadiah. Dan mereka sepatutnya membawa barang-barang seperti barangan aluminium, tin minuman, barangan botol plastik, bekas plastik, kertas, kotak, Tetra Pak, semua itulah bawa. Jadi kita akan timbang siapa yang paling banyak sekali, dia akan dapat hadiah. Kini borang yang telah pun disediakan dalam paparan berita harian. Baik, kita melihat bahawa jangkaannya bagaimana Datuk rasa? Mungkin nanti yang datang dengan pelik-pelik ke yang mana jangkaan kita mengharapkan peminat-peminat artis berkenaan akan datang ramai-ramai dan sebabnya kita rasa mereka dapat bertemu ramah, berjumpa. Kita adakan satu booth khas di mana kita boleh berjumpa dan berinteraksi dengan artis-artis. Dan selain itu sudah pastinya kalau mereka yang kreatif, hadiahnya agak besar juga, RM3,000. Bolehlah menyediakan kaedah kreatif untuk membentuk sesuatu daripada hasil barang-barang kita semula. Dan sambil itu bawa siapa-apa surat khabar ke siapa paling banyak itu yang dapat hadiah. Betul. Dan Fitri, antara artis yang akan hadir, kita adakan bawa 20 lebih artis ya Datuk ya. Antara artisnya Kifu, Raja Ilya, Fasha Sanda, Didi Alias, Atika Suhaimi, Hazlin Hussein, acara 99, Farah Fazana, AG dan HyperX.
Itu antara nama besar yang akan bersama kita untuk memeriahkan hari itu, yang bukan saja setakat pertandingan kita semula, kita juga ada basking, unplug punya muzik-muzik lah, and then cantiklah tempat pun sesuai free. Orang hijau pun sayang. Tahu lagu kita yang menarik sekali lah, begitu bermakna sekali. Satu akan menyanyikan nanti tak? Itu terpulang lah kalau mood. Tapi saya takut kan menyanyi artis bagus-bagus suara saya pun ketinggalan nanti. Maka tak pendam. Apa terima kasih untuk tetamu kita Puan Izalullah, pengarang Sekutu Hiburan dan juga BH2, juga pengurusi bersama MVP BH yang setiap kali musim MVP dan Kak Chanang paling sibuk sekali untuk menyanyi dan semuanya. Dan juga Dato' Abdul Rahim Nomano, Ketua Pegawai Eksekutif untuk PPA bersama kita untuk lebih merancangkan lagi program untuk kita indahkan dalam sekitar dengan kreativiti yang paling penting dengan pendidikan dan kesedaran yang berterusan. Sekali lagi terima kasih kita ucapkan. Dan nanti insyaAllah kita akan menjengah pula ke ruang Sri Pentas di luar, Sri Pentas untuk menijab bagaimana The Malik College tampil untuk rugby 7 pasukan selepas ini di Malaysia.